Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang saban minggu terus setia bersama dengan kita langsung di Facebook Dato' Dr. Hassan Muhammad Ali. Kita doakan mudah-mudahan waktu ini di mana pun tuan-tuan puan berada, semuanya berada dalam keadaan baik-baik. Ya, kalau ada yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan, kalau ada yang sedang diuji dengan musibah Allah berikan kesabaran, dan kalau ada yang sedang kebuntuan mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan keluar insya-Allah. Allahumma amin. Baik. Malam ni macam biasa temu janji kita dalam slot Fiqh Hour. Anda akan bersama dengan saya Ustazah Nazirah untuk kita bincangkan ulang kaji ibadah-ibadah kita, ya, terutamanya ibadah sehari-harian kita. Sebab kadang-kadang orang salah faham. Orang kata ibadah ni adalah ibadah khusus sahaja. Maknanya mesti sembahyang, puasa. Macam hari ni kan kita puasa, mungkin ada yang dah mulakan pun puasa 1 Zulhijjah. Semangat, tanam semangat nak puasa sampai hari ke-9. Niat dah buat tu dapat ada 1 pahala. Kalau disambung dengan perbuatannya tu dapat lagi 2 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita sebut ibadah ni bukan ibadah khusus saja, tapi ibadah ni semua yang kita buat, amal yang baik yang diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang tuan-tuan perempuan buat malam ni, duduk sekejap dengan saya, duduk di sini kan, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan 1 jam ini Allah Taala nilaikan ia, dicatat oleh para malaikat sebagai amal yang soleh, yang mudah-mudahan kalaulah tahun 2021 ini adalah tahun terakhir kita bernafas dalamnya, mudah-mudahan ada dalam buku catatan amal kita itu, bila kita duduk nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh sebut pada Allah. Bukan kita yang bukan mulut kita sebut. Hari yang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang mulut dikunci, tangan yang akan menjadi saksi, kaki yang akan memberikan jawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hari-hari yang tuan-tuan dan puan-puan buat, luangkan masa sebagai contoh 1 jam untuk mencari ilmu, memperbaiki ibadah, memaknakan ibadah sehari-hari yang dibuat, maka ini juga ya dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi dalam satu hadis yang masyhur, Nabi kata, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi kata, barang siapa yang memulakan 1 langkah. Tuan-tuan puan nak buka tengok slot Fiqh Hour malam ni, nak ikut perkongsian di Facebook Dato' Dr. Hassan Ali ni, berapa banyak langkah yang tuan-tuan puan buat? 1 langkah je kan. Klik butang play, ataupun mungkin ada yang klik button share, mungkin ada yang panjangkan pula kepada kawan-kawan. Maka Nabi kata apa? Dia buka 1 langkah je. 1 Nabi kata. Ya batari fihi ilman, dia cari ilmu-ilmu untuk kita kata apa, perbaiki ibadah dan sebagainya, perbaiki kehidupan dan sebagainya. Nabi kata sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nescaya Allah akan mudahkan langkahannya untuk masuk syurga. Mungkin ada orang yang masuk syurga kerana amal solehnya, kerana solatnya. Mungkin ada orang tidak masuk kerana solat tetapi kerana puasa sunatnya. Mungkin ada orang tidak masuk ke syurga kerana puasanya tapi kerana jalan sedekahnya. Mungkin juga ada orang yang masuk syurga tidak melalui 3 ibadah tadi tetapi melalui jalannya menyampaikan ilmu, memperpanjangkan ilmu, mengajak orang untuk sama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan ini semua jalan-jalan yang kita sebut kita usaha untuk terokai untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah seronoknya dalam ramai-ramai jutaan manusia, kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga. Kerana apa? Kerana amal ikhlas yang kita buat pada hari ini, insya-Allah. Baik. Saya tengok ada kawan-kawan kita dah pakai komen, alhamdulillah.
ada Puan Faizah Syari, ada Ustaz Wan Muhammad Afif, Masya Allah, ini orang yang setiap minggu kongsikan kita punya majlis ilmu ni, insyaAllah. Ada siapa lagi? Ada Kak Syah, Waalaikumsalam. Ada Puan Arba'iyah, ada Puan Lestari Tami, Masya Allah, Waalaikumsalam. Ada Puan Mazina, ada Kak Noh, Masya Allah, terima kasih Kak Noh. InsyaAllah Kak Noh kata dengarlah sambil makan nasi Arab. Oh hebat ni Kak Noh ni ya. Kita ada Puan Rabi Habibi, terima kasih semua. Mudah-mudahan malam ni bermanfaat untuk kita ambil secara bersama, insyaAllah. Okey, tak nak cakap panjang dah, nak terus kepada perbincangan kita malam ni. Tuan-tuan ingat tak minggu lepas kita bincang berkenaan dengan rukun-rukun dalam sembahyang. 13 rukun dalam sembahyang. Rupanya tuan-tuan kan, makin kita belajar, makin banyak yang kita tak tahu. Oh, ini namanya rukun. Oh, ini namanya sunat. Ini namanya harus. Hak ni tak boleh buat rupanya. Hak ni rupanya kita buat, kita tak tahu kita sedang buat amal sunat. Nah, maknanya apa? Kita dapat pahala tanpa kita sedar. Baik, Alhamdulillah yang baru join, kita baru nak start, insyaAllah kita nak tengok malam ni tuan-tuan puan berkaitan dengan apa amal-amal sunat dalam solat. Sebab apa kita mengaji ni tuan-tuan puan? Sebab apa tuan-tuan puan duduk bersama dengan saya malam ni? Kalau di Putrajaya ni hujan, tuan-tuan puan hujan tak ni? Malam yang sejuk-sejuk, mungkin ada yang sedang berbaring-baring pun kan, baru sudah semayang isyak tadi. Baring-baring, duduklah sekejap, nak tengok, nak check, nak buat kita kata apa? Checklist. Solat-solat yang kita kata mungkin kita tak tahu dan sebagainya, duduklah sekejap tuan-tuan puan. Kenapa kita buat semua ni? Tujuannya tak lain tak bukan untuk kita maknakan, untuk kita merasakan solat yang hari-hari kita buat ada makna dalam kehidupan kita tuan-tuan puan. Berapa ramai orang yang dia solat tapi solat tak beri makna pada kehidupan dia. Ada orang sembahyang tapi dia tak rasa dia tengah sembahyang. Ada orang sembahyang tapi dia tak rasa dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Ada orang sembahyang tapi sembahyang tak boleh cegah diri dia daripada buat perkara-perkara yang tidak baik. Maka sebab tu kita sebut, ya tuan-tuan puan, solat ni duduklah kat mana pun buat. Kita rasa kita ni jahat kan tuan-tuan puan, sembahyang. Kita rasa kita sembahyang ni tak membantu kita ke, sembahyang lagi. Sebab apa? Lama kita buat sembahyang ni tuan-tuan puan, kita tahu yang mana satu rukun, kita tahu yang mana satu sunat, insya-Allah Allah akan temukan kita dengan apa maknanya solat dalam kehidupan kita. Maka insya-Allah mudah-mudahan ya, kalau ada yang tengah mencari-cari jalan solat ini, kita kata membuka ruang untuk dia temukan dengan jawapan-jawapan bagi persoalan yang timbul dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, kita dah selesai dengan permasalahan wuduk. Kita dah selesai siri 2 dengan rukun sembahyang. Malam ni siri ketiga kita akan masuk berkenaan dengan sunat-sunat dalam solat. Baik, pertama kita tahu sunat ni apa dia tuan-tuan? Kalau orang Melayu sunat ni dia ada dua makna lah. Satu sunat kita nak sebut malam ni. Satu lagi sunat khatan orang lelaki-lelaki. Tu pun sunat juga. Tapi malam ni kita tak bincang bab sunat satu lagi. Kita bincang bab sunat yang disebut sebagai perbuatan yang dituntut melakukan walaupun tanpa kemestian. Maknanya apa? Maknanya kalau buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Maka sebab tu kita faham ini perkara sunat dalam sembahyang yang mungkin selama ni kita buat tapi kita tak tahu. Malam ni kita nak semak satu persatu, insya-Allah. Rujukan saya ni, kitab yang saya tunjuk kat tuan-tuan puan ni adalah kitab Fiqhul Manhaji namanya. Ini kitab kalau kita orang dalam mazhab Syafi'i ni antara kitab rujukan kita lah dalam ilmu fiqh. Okey? Baik. Kita kata okey, perkara sunat ni disebut dia dibahagikan kepada 3 kumpulan. Maknanya apa? Ada sunat sebelum sembahyang, sunat semasa sembahyang, sunat selepas sembahyang. Perasan tak selama ni? Kita tak pernah perasan tuan-tuan puan kan? Malam ni insya-Allah tahniah tuan-tuan puan yang duduk bersama dengan kita. Tuan-tuan lah, puan-puan lah orang yang Allah pilih ya untuk Allah pegang hati dia, pimpin hatinya untuk jumpa dengan ilmu-ilmu sebegini, insya-Allah. Okey. Sunat sebelum sembahyang. Ada berapa?
disebut oleh ulama dalam mazhab Syafi'i ada tidak melebihi 3 perkara. Yang pertama apa dia? Azan. Kita sembahyang jemaah dekat rumah kan, suami azankan dulu. Itu pahala tambahan, ekstra pahala. Kemudian yang kedua, iqamah. Iqamat. Duduk sembahyang seorang-seorang kan, kadang kita sembahyang awal. Nak sembahyang tu azan-azan je kita buat qabliyah, kemudian iqamat, kemudian sembahyang. Maka ini dapat pahala. Tapi itulah kita kata ini orang yang betul-betul nak saja mampu buat. Sebab tu benda ni mujahadah tuan-puan. Tak semua orang dapat. Sebab tu minta dengan Allah. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Tuan-puan boleh cari. Ini kan zaman hujung jari. Kadang-kadang saya tak sempat sebut lagi, ada jemaah hak dah tulis dapur dekat ruangan komen. Doa Mu'adz bin Jabal. Doa yang disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Satu ketika waktu dalam pertemuan akhir Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal sebelum Nabi hantar Mu'adz pergi berdakwah. Sebelum Mu'adz bergerak naik kenderaan dia, Nabi pegang tangan Mu'adz. Ini kalau orang yang dia ada feel mengkaji sirah tuan-puan, inilah pertemuan yang sangat menyentuh jiwa. Nabi jumpa dengan Mu'adz, Nabi sebut pada Mu'adz, uhibbuk. Nabi sebut, aku cinta kepada kau wahai Mu'adz. Aku sayang dekat engkau wahai Mu'adz. Tengok, Nabi melafazkan rasa kasih dia, rasa sayang dia. Nabi ni orang yang jenis ekspresikan rasa kasih, rasa sayang daripada orang yang dia sayang. Maka kita di rumah kita pun sama tuan-puan. Kita sayang dekat pasangan kita, sebut. Sebab apa? Kalau kita mati tak boleh sebut dah. Kalau dia mati dah kita pun tak boleh nak sebut dah dekat dia. Tidak semesti pasangan. Kalau yang belum berkahwin pada mak ayah kita, kan, bila kali tak akhir kita sebut pada mak, saya sayang mak. Bila kali tak akhir tuan-puan? Mungkin ada yang jarang, mungkin ada yang menjadi kebiasaan. Kesemua ni kita belajar daripada Nabi SAW. Nabi menzahirkan sayang dia hatta kepada sahabat dia. Maka Nabi sebut, aku cinta, aku sayang kepada kau wahai Mu'adz. Kemudian Nabi kata, aku wasiatkan kepada engkau, jangan engkau tinggalkan doa ini di penghujung solatmu. Jadi sebahagian ulama kata doa ini adalah doa yang sunat dibacakan waktu selepas habis tahiyat akhir. Bagaimana doanya berbunyi tuan-tuan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku. Tengok ni. Wahai Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, untuk ingat kepadamu, untuk jadi orang yang mensyukuri nikmatmu dan untuk jadi orang yang memperbaiki ibadahnya untukmu. Nabi pesan dengan Mu'adz. Maka sama kita ambil pelajaran tuan-puan. Kita ni kadang-kadang iman kita naik turun. Hari kita ikut majlis ilmu, Masya Allah, mencanak-canak naik semangatnya. Hilang majlis ilmu, kadang-kadang semangat tu turun. Maka sebab tu kita tak boleh berharap dengan diri kita sendiri. Dengan siapa kita nak berharap? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku usaha dah datang, ya Allah, majlis ilmu, bantulah aku ya Allah. 40 tahun aku hidup ya Allah. Aku tak rasa lagi seronok sembahyang, bantulah aku untuk seronok dalam sembahyang ya Allah. Minta dengan Allah tuan-tuan. Sebab apa Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Selesai Nabi ajar kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian bila Mu'adz nak bergerak, Nabi SAW sebut kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, boleh jadi lepas ni kau takkan jumpa, kita takkan lagi bertemu. Maka inilah disebut dalam kitab hadis pertemuan terakhir Mu'adz bin Jabal dengan Nabi SAW. Itu Mu'adz. Kita tuan-tuan agak-agak kita bertemu tak dengan Nabi SAW, orang yang sangat kasih kepada umat dia, orang yang sangat cinta kepada umat dia. Kita nak jadi orang yang bertemu dengan Nabi SAW, disebut dalam hadis al-mar'u ma'a man ahab. Di hari akhirat nanti, semua manusia ini akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cinta. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita kasih kepada Nabi SAW, kita buat apa yang Nabi buat, maka nanti di akhirat kita akan dibangkitkan dekat dengan Nabi SAW. Baik, sambung. Tadi, sunat sebelum sembahyang, perkara yang kedua. Ini kan disebut iqamah. Ini
kita sebut azan dengan iqamat ni tak payah cerita panjang, tuan-tuan pun dah tahu kan. Dan dalam kitab fiqh manhaji ni pun dia ada dibincangkan dalam ini kita masuk bab solat. Sebelum bab solat ni awal sikit sewaktu dia cerita berkenaan dengan pensyariatan solat tu, ada dia cerita berkenaan dengan azan dan iqamah. Ni tuan-tuan pun boleh download free dah hari ni. Kalau nak beli buku ni diterbitkan oleh JAKIM. Okey, yang ketiga, menjadikan sesuatu sebagai sutrah, sebagai sekatan ataupun penghadang ataupun pemisah di antara orang yang solat dengan orang yang lalu lalang di hadapannya. Kan? Kalau perasan kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau, pemisah di antara laki-laki dengan perempuan, ada dia punya penghadang dia. Ini sunat ni. Okey, baik. Selesai sebelum solat. Kita masuk kepada perkara sunat semasa bersolat. Tengok ni. Sunat dia kita sebut apa, terbahagi kepada dua. Satu ab'ad, satu lagi sunat hayat. Ataupun mungkin lebih masyhur dalam kalangan kita ni disebut sebagai hay'ah. Jadi sunat ab'ad, sunat yang dituntut dengan sunat hay'ah. Baik. Sunat ab'ad ni apa dia? Sunat yang jika tertinggal perlu diganti dengan sujud sahwi pada akhir solat. Mungkin ada orang tertanya-tanya, apa dia solat sunat ab'ad ni? Siapa tahu solat sunat ab'ad ni ada berapa? Tuan-tuan boleh jawab tak? Siapa boleh jawab, letak kat ruangan komen, kita tengok malam ni siapa yang boleh jawab. Solat sunat ab'ad ni ada dua. Jadi satu dia panggil solat sunat ab'ad yang dituntut dan satu lagi yang tidak dituntut. Antaranya apa dia? Kita duduk semayang qabliyah dengan ba'diyah. Kita tengok. Okey. Sunat ab'ad ni jika tertinggal perlu diganti dengan sujud sahwi pada akhir solat. Dan sunat hay'ah ni apa dia? Jika ditinggalkan tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nanti kita akan jumpa dalam masalah dalam perbincangan berkenaan dengan amalan-amalan solat di bab yang akan datang insya-Allah. Baik. Sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad ni? Antaranya yang pertama tasyahud awal ataupun orang Melayu kita panggil tahiyat awal. Ni. Tahiyat awal ni maknanya apa? Tahiyat awal ni kalau tertinggal kita ganti dengan sujud sahwi. Bila sujud sahwi tu? Nanti kita akan jumpa dengan bab sujud sahwi, akan bincang detail apa bacaannya, di mana nak dibuatnya insya-Allah. Okey? Baik. Sebab tu kalau orang faham tahiyat awal itu adalah sunat, maka dia akan tahu. Kalaulah berlaku kecemasan, kalaulah terdesak, contoh keadaan yang menyebabkan dia perlu sembahyang dalam keadaan tergesa-gesa, maka inilah penting kita tahu yang ni rukun, yang ni sunat. Maka barulah kita kata kalut macam mana pun kita sembahyang kita tu cukup rukun supaya sah sembahyang kita. Bukan kita tinggal sembahyang macam tu saja. Maka sebab tu penting untuk kita tahu benda ni. Okey? Baik. Kemudian yang kedua ni, berselawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Maknanya apa? Dia tahiyat tetapi dia terlupa nak selawat. Maka sunat untuk digantikan dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, duduk bagi tasyahud awal. Ni dia ada 3 sunat yang berasingan. Kalau perasan waktu duduk tahiyat awal tu kan. Sunat duduk, sunat baca tasyahud, sunat selawat. 3 benda. Okey, yang keempat, berselawat ke atas Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Keluarga Nabi bukan selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi kalau tasyahud akhir rukun. Ingat lagi tak minggu lepas kita sebut? Ini selawat ke atas keluarga Nabi. Yang kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu rukun, wajib. Yang sunatnya apa dia? Wa ala ali Muhammad ataupun wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian yang kelima, membaca qunut. Ini kalau kita mazhab Syafi'i lah. Ya, baca qunut dalam solat subuh masalahnya. Ataupun waktu solat sunat tarawih dalam bulan Ramadan untuk qunut pada 15 malam terakhir. Itu kalau kita tertinggal disunatkan untuk sujud sahwi. Kalau tak buat boleh dah ustazah, boleh, nama pun sunat. Cuma bila dia sunat yang dituntut, maka kita sebut apa? Sebaik-baiknya digantikan dengan sujud sahwi.
Okey, selesai sunat ab'ad. Kita pindah kepada sunat hai'ah. Sebagaimana yang disebutkan, tengok dia tulis. Sunat hai'ah adalah solat-solat sunat, adalah sunat-sunat solat yang sekiranya ditinggalkan tidak sunat digantikan dengan sujud sahwi. Apa dia? Hak ni. Kalau tertinggal pun tak apa, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Yang pertama, mengangkat kedua-dua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan ketika bangun dari rukuk. Angkat Allahu Akbar, tangannya, pergerakan tangan. Yang rukunnya apa dia? Menyebut Allahu Akbar. Hak ni kita sebut waktu takbiratul ihram. Ketika rukuk sunat. Nak sebut boleh, tak sebut pun boleh. Angkat tangan boleh, tak angkat pun boleh. Ni kita sebut sunat. Baik, kalau nak dibuat bagaimana caranya nak angkat kedua-dua belah tangan ini? Bagaimana pergerakannya itu? Dengan cara mengangkat kedua-dua belah tangan sementara jari dan tapak tangan terbuka dan kedua-dua ibu jari bertepatan dengan kedua-dua cuping telinga. Ini ada dalam satu riwayat cuping telinga. Udhunaihi disebut dalam hadis Nabi SAW dan dalam satu hadis yang lain disebut sebagai hazwa mankibaihi, sampai dekat kepala bahu. Kepala bahu ni panggil apa? Bahu kan? Kepala bahu. Bahu. Jadi maknanya apa? Nak angkat sampai kat sini boleh, dekat paras bahu pun boleh. Jadi dua-dua keadaan dibenarkan. Kemudian yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri ketika berdiri. Ni. Kita kan kalau kita sembahyang waktu kita qiyam, maka diletakkan jari kita ni kalau dalam mazhab Syafi'i, tangan kanan di atas tangan kiri. Dekat mana kedudukan dia? Ni hak kanan tak tangan kiri, kemudian letak di mana? Mabaina, di antara pusat dengan sadr, dada. Ni. Kita kalau kita semayang ni, dia ada 6 tempat yang bercampur dalam 4 mazhab tu. Ada yang kat bawah pusat, ada yang di atas pusat, ada yang mabaina. Yang kita mazhab Syafi'i kita buat atas sikit pada pusat, bawah sikit daripada dada. Ada yang di atas dada, ada yang di sebelah kiri dekat di bahagian bawah hati, dan ada yang melepaskan tangan. Jadi ada mazhab masing-masing. Cuma kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni, begini cara ulama fiqh kita ajar untuk letakkan tangan sewaktu qiyam. Semua ni ada dalil disebut dalam hadis yang kita kata banyak kalau kita nak semak satu persatu. Cuma itulah kita sebut kadang-kadang selama ni hak kita duk buat ni amalan turun-temurun. Dulu Tok Guru kita ajak waktu kafah, kita pun beramal lah pakai yang tu. Kan? Maka hari ni kita dah besar tuan-tuan puan, kita dah makin tua. Maka inilah masanya untuk kita semak semula yang mana satu ada dalil-dalil yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ni memandang ke tempat sujud. Tengok tempat sujud. Kadang kita ni mata kita ni liak. Kan tengok kiri kanan, bukan kiri kanan ni, tengok mata kita je bergerak kiri kanan. Tengok siapa yang lintas, tengok siapa yang masuk. Tengok pula, kena pula kalau sembahyang jemaah tu dengar tu imam baca sedapnya. Siapa jadi imam mata nak meliak tengok. Kan? Ataupun kadang-kadang kita sembahyang berjemaah tengok, oh orang depan aku ni pakai tudung Siti Khadijah ni, hak lama dah aku nak beli contoh. Maka mata tu jangan bergerak mata. Sunatnya untuk tengok ke tempat sujud. Tengok ni. Malah tengok ni ada satu lagi. Satu kita waktu kita sembahyang. Kemudian disebut malah sunat terus menumpukan pandangan ke tempat sujud kecuali ketika tasyahud. Ni kita tak perasan kan? Selama ni kita buat, kita main buat, kita tengok ke tempat sujud kan? Rupanya waktu tasyahud ni, ni disebut hendaklah memandang jari tunjuk yang menjadi isyarat ketika bertasyahud. Ini semua dibuat oleh Nabi SAW. Maknanya apa? Waktu tasyahud, waktu tahiyat itu kita tengok pada jari yang kita telunjukkan, yang kita angkatkan ketika mana isyarat tasyahud. Okey. Yang keempat, memulakan solat selepas takbir dengan bacaan doa iftitah. Nanti kita akan jumpa bab doa iftitah. Minggu lepas pun ada yang tanya berkaitan dengan doa iftitah. Ni doa iftitah ni kalau tertinggal tak disunatkan pun untuk ganti dengan sujud sahwi. Kalau dah tertinggal tak apa, biarkan tertinggal.
Kalau kita sambung dengan perbuatan solat yang seterusnya. Maka disebut ni dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, tengok ni. Idza qama ila salati qala, apabila mendirikan solat, baginda membaca doa yang bermaksud. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi SAW, tengok tuan-tuan, Nabi baca doa ini. Di dalam semayang tu tuan-tuan, banyak doa-doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Antaranya doa iftitah. Apa makna ni? Makna doa ini. Tengok tu. Biasa kita mula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kan? Waktu kita membacakan doa iftitah ini bukan sekadar doa yang dilafaz, tetapi kalau kita faham tuan-tuan, tengok Nabi ajar pada kita bila kita sebut wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apa maknanya? Aku hadapkan muka-mu kepada yang mencipta langit dan bumi. Hanifa, dengan tulus ikhlas. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku daripada golongan yang menyekutuimu. Inna salati, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tiada sekutu baginya dan begitulah aku diperintahkan dan aku adalah daripada golongan Islam. Sebab tu kalau kita baca doa iftitah tuan-puan, saat kita menyebutkan inna salati, solatku ini adalah untuk Allah. Waktu itu sebenarnya kita sedang menghadirkan diri kita dalam sembahyang. Perasan tak? Bila kita sembahyang kan macam-macam benda main dalam kepala kita ni. Kan? Hak kita nak masak apa tengah hari lagi, menu nak buka puasa esok, kita fikir dah malam ni sembahyang Isyak. Esok ni nak buat agenda apa lama, semua main waktu nak sembahyang. Maka sebab itu waktu kita menyebutkan doa iftitah itu, kita sedang memperingatkan diri kita, inna salati, sesungguhnya sembahyangku ini adalah untuk Allah. Kita sedang menghadapkan wajah kita ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebut ini kalau boleh dibuat, buatlah untuk tambah baik amal solat kita selama ni, insya-Allah. 50 tahun kita hidup tuan-tuan puan, hanya sekali dua sahaja doa iftitah yang kita bacakan. Maka apalah salahnya kita sebut bermula dengan 1 Zulhijjah tuan-tuan puan. Allah pilih kita untuk kita tambah baik solat kita, insya-Allah. Lepas ni kita usahakan. Tak boleh hari-hari, tak boleh 5 waktu, 1 waktu memadai tuan-tuan puan. Tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali hari Jumaat pun dan jadilah tuan-tuan puan. Janji kita tambah baik, insya-Allah. Baik. Dekat mana nak baca doa iftitah ni? Tengok, baca doa iftitah satu urusan, tapi kita kena faham ada perkara-perkara yang perlu dilihat waktu kita nak membacakan doa iftitah. Baik, disebut sunat baca doa iftitah ketika solat fardu, dan sunat sama ada solat secara bersendirian, menjadi imam ataupun makmum, dengan syarat, ada syarat dia tuan-tuan puan. Sebelum dimulai dengan Fatihah. Maknanya apa? Maknanya kalau kita terlupa, kita dah baca dah, contoh a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sunat kan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun kita tak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, langsung dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah mula dengan bismillah. Maka disebut dalam kitab fiqh manhaji ini, luputlah sunatnya, tak payah nak ulang balik walaupun terlupa. Sebab apa? Sebab disebut begini, kalau dah lajak terbaca bismillah untuk Fatihah, maka luput dah sunat membaca doa iftitah tadi. Baik. Kemudian tidak sunat membaca doa iftitah ketika bersolat jenazah dan ketika solat fardu yang kesuntukan masa, sekiranya dibimbangi dengan membaca doa tersebut, waktu solat akan berakhir. Mungkin kadang ini situasi yang jarang-jarang akan kita bertemu dalam keadaan mungkin banjir, kita kelang kabut, ataupun kita dalam perjalanan travel dan sebagainya. Maka bila kita nak sembahyang, tengok-tengok dah hampir dah masuk waktu yang seterusnya.
Maka waktu ini kata ulama tidak sunat sekiranya dibimbangi dengan baca doa iftitah tadi, drag masa dan akhirnya waktu solat tadi akan berakhir. Okey. Yang kelima, membaca isti'adzah. Saya sebut tadilah. Membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian barulah mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat tu. Sebab tu kita sebut selama ni kita tak perasan boleh buat easily, senang-senang nak dapat pahala. Kemudian kena menyaringkan bacaan dan memperlahankannya pada tempat-tempatnya. Dekat mana? Tengok ni. Sunat bagi imam dan orang yang bersolat sendirian menyaringkan, menguatkan bacaannya ketika solat subuh, 2 rakaat yang pertama solat maghrib, isyak, solat Jumaat, solat sunat 2 hari solat sunat 2 hari raya, solat gerhana bulan, solat tarawih dan solat witir pada bulan Ramadan. Sementara solat yang lainnya sunat memperlahankan bacaan. Ini tempat-tempat yang disebut sunat untuk dibaca, kita kata baca kuat. Walaupun kita semayang seorang. Cuma kuat dia berpada-pada lah. Jangan kita setiap kali masuk waktu, jiran sebelah pun tahu dah ni dia nak start dah baca semayang ni. Kuat dia punya bacaan. Okay. Baik. Yang seterusnya, tengok hadis banyak disebutkan dari dalil bagaimana Nabi SAW menyaringkan bacaan, menguatkan suaranya waktu dalam keadaan-keadaan tempat-tempat yang kita sebut tadi. Okey. Kemudian ketujuh, mengucapkan amin ketika selesai bacaan Fatihah. Ni sunat untuk kalau kita semayang kita baca waladdallin, kemudian diikuti dengan perkataan amin. Wahai Tuhan, perkenankanlah. Sebab apa? Disebut dalam hadis Nabi SAW, tengok hadis ni. Idza qala ahadukum amin wa fi riwayah 'inda Muslim fi salati amin. Tengok, dia bukan amin, tidak. Dia amin satu-satu. Sebab kalau amin itu maknanya amankanlah. Wa qalatil malaikatu fis sama amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Beri Tuhan nak ampun dosa. Nabi SAW kata apa? Jika kamu mengucapkan amin ketika bersolat, para malaikat di langit juga mengucapkan amin. Jika bertepatan kedua-duanya, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Kita ni tuan-tuan letih kalau nak sebut dosa kita satu persatu kan. Waktu jahil kita dulu, hak semayang lebih kurang, hak dengan pasangan lebih kurang, hak dengan mak ayah banyak kurang tuan-tuan kan. Hak adalah satu ketika kita kedekut nak bersedekah, hak adalah satu ketika kita berkira-kira nak berkongsi dengan orang. Maka inilah laluan-laluan yang Nabi SAW sebut. Allah nak ampun dosa kita tuan-tuan puan. Dengan cara kita boleh usahakan membacakan kalimah amin selepas bacaan Fatihah. Baik, kemudian yang seterusnya. Ke-8, membaca Al-Quran ataupun membaca surah setelah bacaan suratul Fatihah. Ini sunat. Maknanya apa? Kalau kalut-kalut sangat semayang kan. Kalau ditinggalkan surah, boleh tak? Sah tak semayang? Sah. Tapi kalau kita baca, dapat pahala. Ni tengok. Sunat tu pun dia ada lagi tata cara dia. Tengok inilah betapa kita kata Islam ini sangat memberikan garis panduan bagi kita tuan-puan daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar perkara. Tengok, kita kata kita duk faham selama ni sunat baca surah selepas Fatihah. Rupanya ada benda lagi kita tak tahu tuan-puan. Apa dia? Tengok ni. Sunat membaca satu surah daripada Al-Quran sekalipun ayat yang pendek ataupun baca 3 ayat Al-Quran yang berurutan. Sunat bagi imam dan orang yang bersolat sendirian pada 2 rakaat yang pertama sahaja. Kan? Maknanya apa? Rakaat 1, rakaat pertama, rakaat kedua. Baik. Kemudian sementara makmum juga sunat membacanya pada solat yang diperlahankan bacaan ataupun sekiranya dia berada jauh daripada imam dan tidak kedengaran bacaannya. Sunat membaca ayat-ayat yang panjang. Tengok. Ni. Waktu bila sunat baca ayat-ayat panjang? Pada solat subuh dan zuhur. Waktu semayang asar dengan isyak disunatkan untuk membaca surah-surah yang sederhana panjang. Seperti surah Asy-Syams dan surah Al-Lail, dan disunatkan untuk baca surah-surah yang pendek ketika mana? Sembahyang maghrib. Surah Al-Ikhlas masalahnya. Kita kan biasa kita beramal Al-Ikhlas.
5 waktu sehari semalam kan. Salah ke Ustazah? Tak salah. Cuma kita sebut Nabi kata apa? Panjangkan pada subuh dengan zuhur, sederhanakan pada asar dengan isyak dan pendekkan waktu maghrib. Tengok ini panduan untuk imam-imam ni. Sebab kadang-kadang kita tengok ada imam-imam ya yang memanjang-manjangkan bacaan padahal ada mak yang anaknya sedang menangis. Ada jemaahnya yang sakit lutut masalahnya. Ada jemaahnya yang sudah tua. Sebab tu kalau yang menjadi imam, perhatikan di kiri dan kanan hatta ke belakang tuan-tuan ataupun puan-puan sebelum kita mula menjadi imam. Okey? Baik. Kemudian disebutlah ini ketika solat Jumaat sunat membaca Alif Lam Tanzil ataupun Suratul Sajdah. Ini biasa dibuat di negara kita. Sebab tu tuan-tuan puan, saya pernah satu pengalaman saya pergi haji tahun 2019. Waktu hari tu imam yang bertugas Syekh Bandar Bali lah, masya-Allah sedap suara dia tuan-tuan puan, sedap sungguh. Dia baca tu kita tak faham bahasa Arab pun memang orang menangis-nangis tuan puan. Sebab apa? Ni nak kata kekuatan ayat Al-Quran tu. Hari tu hari Jumaat, dia bacalah surah As-Sajdah. Jadi ada di kiri kanan saya tu bukan orang Malaysia. Ada sikit daripada Indonesia, ada sikit daripada negara-negara orang kulit gelap dan sebagainya. Jadi bila sampai dekat ayat yang kena sujud sajdah tu, bila Tok Imam sebut Allahu Akbar, dia sujud. Bila dia sujud, kita duk biasa dah, kita amal Malaysia ni kita tahulah kan. Jadi kita pun sujud. Waktu saya sujud, itulah tengah duk semayang. Walaupun di Mekah kadang-kadang kita kata pun nak dapat kekhusyukan tu susah Allah, struggle kita ni. Bila saya sujud, saya tengok kiri kanan saya tak ada orang sujud. Aku salah ke? Kita pula was-was, walaupun benda ni memang kita duk praktis dah. Kan? Jadi bila sujud, aku salah ke? Tengok-tengok Tok Imam bersebut Allahu Akbar sekali lagi, barulah dibangun, kemudian disambung ayat tatajafa junubihim kan, disambung ayat yang ayat yang seterusnya. Kemudian barulah rukuk semula. Ada jemaah yang tadi bila Tok Imam sujud, dia rukuk dulu. Ada sebahagiannya yang mula-mula rukuk, bila tengok imam sujud, dia pun langsung sujud. Jadi kita pun confused, mana satu? Sebab tu kita di Malaysia ni alhamdulillah kita dah biasa dengan kita kata adat membaca surah As-Sajdah, dan inilah sunat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian pada rakaat yang kedua Nabi membaca Suratul Insan. Ni kalau tak hafal tak apa, boleh tengok Quran, buka Quran, tengok waktu sembahyang, boleh, tak ada masalah. Sebab ini sunat yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian ke-9, bertakbir ketika perpindahan. Maknanya apa? Daripada satu pergerakan ke satu pergerakan itu disambungkannya dengan takbir. Kalau Imam An-Nawawi sebut pergerakan tu, dia kata seiring dengan takbirnya tu. Maknanya apa? Allahu Akbar sampailah kita rukuk macam tu. Kemudian Allahu Akbar, selepas sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sampailah kepala kita jatuh sujud. Maknanya pergerakan tu dikata seiring. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi. Baik, kemudian apa lagi? Bertasbih ketika rukuk dan sujud. Caranya dengan menyebut, ni disebut kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni lah diajar pada kita. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kan? Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ketika sujud 3 kali. Walau bagaimanapun ada para asatizah, saya dapat pertanyaan, Ustazah, ada ustaz ni ajar pada kami kalau dibacakan waktu rukuk dan sujud itu tasbihnya subhana rabbiyal azim, dan waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la. Ini ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi baca tasbihnya itu setakat situ. Maka kita sebut kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni, ulama dalam mazhab Syafi'i kata inilah kita kata apa, dalil yang mengatakan boleh dibaca sampai wa bihamdih. Boleh belaka tuan-puan, nak dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih boleh, subhana rabbiyal azim boleh, nak baca subhanallah sahaja pun boleh. Ni disebut tasbih dengan sempurna. Ni dengan bilangan tasbih yang sempurna, jika bilangannya ditambah lebih daripada 3 kali. Kalau kurang, ni tambah lebih baik untuk mencukupkan 3.
Okey. Kemudian sunat untuk meletakkan kedua belah tangan di atas paha pada kedua-dua duduk tasyahud. Letak atas paha tu, tangan kita ni, tangan ni jangan duk gerak nak meraba merata. Tu semayang tu sunat duduk atas paha. Dan kalau kita dalam mazhab Syafi'i ni, tengok ni. Syekh Mustafa Al-Khin, Mustafa Bura sebut, angkat jari telunjuk ketika mengucapkan la ilaha illallah itu isyarat tauhid dan sunat diteruskan begitu tanpa digerak-gerakkan sehingga akhir solat. Kalau kita ni pakai lagu ni lah, maknanya lepas habis kita angkat asyhadu an la ilaha illallah, kita pun angkat itu kan. Dan tak bergerak sampai akhir solat. Ada setengah orang dia bergerak. Contoh ada mazhab lain yang bila disebutkan setiap pada kalimah Allah itu dia angkatkan jari jemari dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah Allah. Jadi pada setiap Allah itu diangkatkan tangannya. Ada dibuat dalam mazhab lain. Kemudian ada juga yang musi-musi yang sebagainya. Kita sebut buatlah macam mana pun, yang pasti ada dalil yang kita berpegang dengannya. Okey? Baik. Kemudian yang ke-12, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir dan duduk iftirash. Ingat lagi tak tawarruk dengan iftirash yang kita sebut waktu kita bincang bab rukun sembahyang minggu lepas. Tawarruk ni maknanya ponggongnya itu diletakkan di atas lantai. Ni kan. Tawarruk dengan duduk di atas pinggul kiri sambil menegakkan tapak kaki kanan. Kalau iftirash tu, ni duduk di atas buku lali kaki kiri. Ni duduk iftirash ni, duduk tahiyat awal lah kalau bahasa kita hari ni. Okey, ke-13 membaca selawat Ibrahimiyah. Kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita sambung. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan kita baca tu selawat Ibrahimiyah. Itu namanya sunat dapat pahala. Ni kita sebut. Seperti mana? Dia nyatakan sebelum ni kita tahu selawat kat Nabi tu rukun. Kemudian yang Ibrahimiyah ini disebut sunat. Maka kita sebut tujuannya apa? Nak minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah habis selawat Ibrahimiyah itulah kita sunat baca Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husnu ibadatika. Kita baca sambung tu. Okey, kemudian ke-14 mengucapkan salam yang kedua. Kan? Salam yang pertama wajib, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua itu sunat, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau sikit perut kau nak terberak ke apa ke, memadai dengan salam yang pertama sahaja. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Larilah pergi tandas, tidak ada masalah. Sah sembahyangnya. Okey. Baik. Yang ke-15. Sentiasa khusyuk pada sepanjang solat. Khusyuk ni maknanya apa? Kita sedar kita sedang sembahyang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala perumpamaannya. Maka ini kita sebut kan dibuat oleh para sahabat ya, nabi-nabi sebagainya, bila sembahyang mereka dalam keadaan mereka merasakan diri mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita sebut 15 perkara. 15 waktu sembahyang dengan tadi sunat ab'ad dengan 3 sunat sebelum sembahyang yang kita nak tengok malam ni satu persatu yang rupanya selama ni tuan-tuan dan puan kita tak perasan kita dah buat tapi rupanya di situ ada pahala sunatnya. Okey. Alright, alhamdulillah dah selesai takat part sunat-sunat semasa sembahyang. Okey. Nanti saat kita nak tengok kalau ada 1-2 soalan sebelum kita sambung ataupun mungkin kita boleh habiskan dengan soalan insya-Allah. Ramai yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Puan Sania, ada Puan Raya, ada Siti Mariam, ada Puan Zahra. Alhamdulillah. Okey, Sakno, saya tengok satu persatu kalau ada soalan yang nak ditanya. Ada Puan Hamsyah, alhamdulillah. Siapa lagi ni? Kak Yah Jerang kata lambat masuk baru balik dari kerja. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan Kak Yah. InsyaAllah Kak Yah. Okey. Puan Natih Yusof tanya, Ustazah saya nak tahu ada tak surah-surah tertentu untuk dibaca solat tahajud atau mana-mana surah boleh dibaca? Kalau solat sunat ni ulama kata boleh je dibaca mana-mana surah pun sebab namanya pun solat
sunat. Jadi kalau rasa mampu, bacalah surah yang kita rasa boleh bagi feel dekat kita. Ya, contohnya apa? Contohnya kita dalam keadaan susah hati, kita bacalah surah Ad-Duha contohnya. Kita bacalah surah Al-Insyirah sebagai contoh. Boleh belaka. Solat tahajud ni boleh. Cuma kadang-kadang setengah ulama ni kata kalau kita baru nak membiasakan diri, ambillah surah-surah yang pendek. Sebab apa? Dia tidak menyebabkan kita rasa terbeban dengan nak sembahyang tahajud. Pun begitu, bukan sekadar surah sahaja yang boleh dipilih. Nak duduk boleh, nak berdiri pun boleh sembahyang sunat ni. Maka begitu sekali ulama memberi panduan kepada kita. Okey. Baik. Saya tengok ramai yang pakai tag-tag ni, kawan-kawan, adik-beradik ni, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama perbaiki ibadah kita, Insya Allah. Saya nak kongsi satu. Ni tag-tag adik-beradik masing-masing, sahabat-sahabat kan. Kalau kita buka Quran, Nabi Musa satu ketika dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri bantuan kepada dia dengan pertolongan daripada Nabi Harun. Maka kita belajar daripada ayat Al-Quran ini, tuan-tuan puan. Dia Nabi Musa baca selepas daripada doa yang saya baca awal tadi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Disebut nama Nabi Harun, adik-beradik dia. Bukan sama juga dengan kita, tuan puan. Kan, bukan sekadar kita tag, kalau boleh kita tag dalam ni. Kadang-kadang ini kita sebut kebaikan kita untuk adik-beradik kita. Kita semayang, tuan puan, kita bangkit tahajud sebagai contoh, angkat tangan, minta dengan Allah untuk adik-beradik kita. Berapa orang yang bila dia doa, dia ingat kat adik-beradik dia. Ramai yang ingat pada pasangan, ingat pada mak ayah, ingat pada anak-anaknya, keturunannya. Tapi jarang-jarang orang yang nak boleh membacakan doa untuk adik-beradik dia. Angkat tangan minta dengan Allah. Wahai Allah, bantulah kakakku yang sulung, contoh. Bantulah dia untuk hidup bahagia dengan keluarganya, dengan suaminya, ya Allah. Bantulah abangku untuk menjadi lebih stabil ekonominya, ya Allah. Bantulah kakakku yang nombor 3 ni, ya Allah, dengan suaminya, ya Allah. Tuan-tuan puan, ini doa-doa yang dihantarkan oleh kita dalam keadaan sedara kita tak tahu ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan, mudah-mudahan ya kita sebut dengan doa kita itu jadi asbab kebaikan pada dia. Tapi jangan mengungkit pula. Kan? Dia tengok adik-beradik kita dah senang, kita pun menyebut-nyebut. Hang ni kalau tak kena aku doa kat hang duk tahap tu, tara tu. Jangan. Sebab apa Nabi kata? Kataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yatba'uhu adha. Kataan yang baik. Lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Jangan. Kalau kita rasa kita di mulut kita lebih mendatangkan kejahatan, lebih mengungkit-ungkit dengan orang, jangan bagi. Kita kata apa? Sebab saat gini mai. Sebab tu usaha untuk didik hati kita. Kita bagi dalam keadaan kemam mulut, jangan keluar benda-benda yang jahat. Okay? Alright. Ada lagi tak? Kita tengok no. Ada yang kata line tak berapa nak okey malam ni Ustazah. Itulah kita ni kadang-kadang hujan, kadang tak hujan kan. Okey. Cik Faizal ni Masya Allah, dia tiap minggu tanya soalan ya. Masya Allah, barakallahu fiqh. Saya nak tanya, kalau saya qada solat, isteri pun qada sebab terlambat bangun, boleh ke kami solat qada bersama berjemaah? Saya lebih cenderung dengan pandangan yang mengatakan bila solat qada itu dibuat secara bersendirian. Kalau ada ustaz yang kata boleh qada secara berjemaah, mungkin dia ada pandangan dia yang tersendiri, dalil-dalil yang dia pegang. Tapi pada saya, kalau qada solat fardu ini, lebih baik dibuat secara bersendirian. Ni kadang-kadang kita kata terjadi letih sangat malam, maka sebab tu kadang-kadang terbangkit lewat. Okey, Sakno. Pasir Gudang pun jelas, alhamdulillah, Puan Ina daripada Pasir Gudang. Okey. Cik Abdul Rahman. Sedap namanya, Masya Allah.
nak tanya orang sakit yang sedang menjalani rawatan boleh jamak ke solatnya? Baik, tengok rawatan jenis apa. Ini sebut orang yang jamak solat ni, jamaknya itu mestilah jamak tamam kita panggil. Jamak terbagi kepada dua. Ingat lagi tak? Jamak qasar, satu lagi namanya jamak tamam. Jamak tamam ni maknanya apa? Kalau 4 rakaat zuhur, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Itu maknanya jamak tamam. Dia 4 tetapi dihimpunkan dalam sama ada waktu zuhur ataupun waktu asar. Itu namanya jamak tamam. Jamak qasar, jamak yang dipendekkan. Maknanya daripada 4 jadi 2. Dua dihimpunkan sama ada dalam waktu yang awal, taqdim ataupun waktu takhir. Kalau orang yang sedang menjalani rawatan, kan, kalau rawatan yang biasa-biasa contoh, kita kata dalam keadaan dia sekadar drip air je, tapi boleh bergerak sana sini, maka waktu tu kita sebut keutamaannya adalah sembahyang seperti biasa. Tapi kalau dalam keadaan contoh sakit yang teruk menyebabkan pergerakannya terbatas, nak berwuduk pun susah, maka kategori-kategori sebegini yang dibenarkan untuk dia ambil satu wuduk, dan dengan satu wuduk tadi dia sembahyang jamak tamam. Contohnya mak ayah kita yang dah tua, yang kita rasa susah untuk dia sembahyang dalam 2 waktu yang berbeza contoh. Maka ini kategori orang-orang yang dibenarkan menurut pandangan sebahagian ulama untuk dijamakkan tamam. Yang kedua, doktor-doktor contoh yang terlibat dalam dalam proses untuk memberikan rawatan. Contohnya buat pembedahan. Maka bila dibuat pembedahan 4 jam, 5 jam, 10 jam sampai melepasi beberapa contohnya waktu solat, maka dibenarkan untuk jamak tamam. Ni kita kata kena tengok sakit apa. Tapi ada beberapa situasi yang dibenarkan untuk jamak tamam. Okay. Alright. Ataupun contohlah ayah saya sakit buah pinggang. Jadi bila buat rawatan dialisis, dia akan ambil masa tempoh 5 jam. Maka bila 5 jam, kalaulah shiftnya kena pada shift petang, jadi bila dia masuk tu contoh, kadang bila dia masuk pukul 2, pukul 7 baru dia keluar. Kan? Maka kalau orang yang begitu situasinya, kita sebut dengan dia masuk satu prosedur rawatan tu 5 jam contohnya. Maka 5 jam dalam keadaan dia tak boleh nak cabut wayar-wayar sepanjang proses. Maka ini keadaan contoh-contoh yang dibenarkan orang untuk jamak tamam. Sebab apa? Dia dah selesai lagi contoh kan, tapi pukul 7 tu sempat lagi kita kata waktu maghrib kan, waktu asar contoh katalah 6 jam contoh. Jadi bila 6 jam dia dah sampai masuk kepada waktu maghrib contoh. Jadi waktu asar tu tertinggal. Maka kalau begitu rawatannya yang dinasihatkan oleh pakar, yang memang itulah sahaja kemudaratan yang ada, pilihan yang ada, jadi kemudaratan sebegitu, maka dibenarkan untuk orang-orang yang kategori sebegini untuk dijamakkan siap-siap sebelum dia start buat rawatan, dia jamak tamam. Maknanya dia semayang zuhur, semayang asar siap-siap, satgi dah selesai, barulah kita kata dia terus dengan sembahyang yang seterusnya. Okey. Baik. Sakno. Okey, Puan Faizah tanya, buku apa ni? Buku Fiqhul Manhaji. Jilid 1 ni dia ada PDF online je. Tuan-puan type Fiqh Manhaji jilid 1 boleh dapat. Ni kalau beli pun ada. Ni yang di bawah JAKIM lah. Okey, baik. Okey, soalan bagus daripada Puan Nur Ina. Kalau ada majlis ilmu, bolehkah kita lewatkan sikit solat? Ni ada dua pandangan ulama lah. Ada ulama kata lebih baik didahulukan sembahyang, dan ada ulama kata boleh kita lewatkan dengan tujuan dengan dalam keadaan waktu-waktu yang panjang tempoh solatnya, contoh waktu Isyak. Kan? Jadi mungkin ada orang yang tak sembahyang lagi, dia tunggu nak habis kita punya slot malam ni, kemudian baru dia nak sembahyang. Dalam keadaan panjang lagi Isyak nak sampai ke subuh. Tapi kalau waktu-waktu yang singkat, maghrib sebagai contoh, maka didahulukan solat dulu, kemudian barulah masuk ke majlis ilmu. Gitu ulama
bagi panduan pada kita. Baik. Okey. Banyak mana pun tertinggal kalau sunat hai'ah yang kena buat sujud sahwi tu sekali je kan? Kalau tertinggal banyak kali. Sekali tu bila? Sekali tu selepas tahiyat akhir sebelum kita beri salam. Sekali itulah. Okey. Antara telekung penuh dengan telekung dan kain, mana yang baik? Dua-dua baik. Hak terbaiknya apa? Tak pakai kain langsung. Terbuka auratnya. Tu tak baik. Ni boleh belaka. Telekung penuh boleh, telekung dengan kain boleh, pakai tudung bawai pun boleh, silakan nak pakai yang mana pun. Sembahyang ni senang je tuan-puan. Syaratnya adalah tutup aurat. Jadi kalau tak pakai telekung pun tak semestinya. Sebab tu kalau tengok hari ni bila kita singgah RNR, sekarang dah musim COVID ni kita kata tak boleh. Sebagai contoh kita dekat PLAS kan. Maka PLAS tak letak dah dekat surau-surau dia lah ni telekung-telekung. Untuk elakkan daripada jangkitan dan sebagainya. Maka di sinilah penting kita tahu berkaitan dengan masalah fiqh ni. Sebab apa? Kita tahu nak semayang bukan mesti pakai telekung. Nak semayang mesti tutup aurat. Okey, baik. Ni bagus soalan Tuan Faizal kita ni. Kalau imam terlupa tahiyat awal, lepas tu imam lupa nak sujud sahwi, boleh ke lepas salam kita buat sujud sahwi, Ustazah? Ada ulama kata boleh dibuat selepas beri salam ataupun bila-bila mana dia teringat. Boleh sebab namanya pun sunat. Kalau tak buat pun tidak mengapa, namanya pun sunat. Jadi kalau tu imam tu imam terlupa, makmum dia ingat. Tapi kerana kita sembahyang dengan imam, kita jangan buat. Maknanya kita ikut imam sebab apa? Itu adalah tempat yang sunat. Tapi kerana tu imam bangun, kita pun bangun sama dengan imam. Sebab sembahyang bersama dengan imam ni maknanya kita ikut pergerakan imam. Okey. Ustazah, semasa solat maghrib berjemaah, imam terlupa nak baca Fatihah dengan suara yang kuat. Jadi makmum tertunggu bacaan surah Fatihah yang membuatkan makmum pun tak baca surah Fatihah. Tahu-tahu tu imam dah rukuk. Jadi perlu ke ulang semula solat Ustazah sebab makmum tak baca Fatihah untuk rakaat pertama. Ni tu imam yang bergaduh dengan isteri agaknya sebelum sembahyang kan. Jadi bila dia sembahyang teringat nak baca kuat. Sebab apa? Kepala fikir apa salah aku ni? Bini aku marah kat aku contoh kan. Jadi dia pun tak baca. Baik. Dalam keadaan sebegini, makmum pun kita sebut makmum pun janganlah kata ikut tu kan, ikut. Kalau kita agak-agak dah separuh kita kata sembahyang itu imam tak mula lagi baca Fatihah ni, kita boleh je start baca sendiri pun. Cuma kalaulah kita tunggu tapi tu imam tak baca, tiba-tiba dia Allahu Akbar rukuk, maka waktu itu kata ulama kerana kita sembahyang dengan imam, maka tanggungjawab membaca Fatihah itu dah pun dibawa oleh imam. Jadi kita boleh rukuk sama-sama dengan imam. Sebab apa? Sebab kita menjadi makmum dia. Maka dia membawa beban suratul Fatihah itu. Walau bagaimanapun yang lebih baiknya adalah kita baca sendiri. Okey? Baik. Sinaran mentari, Masya Allah. Mudah-mudahan sinaran mentari ni kita sebut datang untuk kita di sepanjang wabak pandemik ni. Kan berlalulah wabak pandemik dengan datang sinaran mentari insya-Allah ya. Adakah bacaan surah selepas bacaan Fatihah sunat pada rakaat pertama dan kedua sahaja bagi solat zuhur, asar dan maghrib? Ya. Yang sunatnya disebut ulama pada 2 rakaat pertama sahaja. Hak kita jumpa tadi. Ya. Okey. Puan April buat kuih bangkit dia. Letih buat kuih bangkit, esok subuh bangkit lambat. Alright, Masya Allah. Ini adik-beradik yang baik ni. Mudah-mudahan Allah himpunkan di syurga, tak lupa untuk doakan adik-beradik. Alhamdulillah. Baik. Ustazah nak tanya, kalau terlebih baca boleh ke buat sujud sahwi? Terlebih baca apa pula ni? Terlebih baca boleh ke buat sujud sahwi? Terlebih baca apa? Ini tergantung lagi ni. Ni kena bantu saya. Terlebih baca apa? Terlebih baca surah? Terlebih baca tasbih? Jadi kena tengok ni. Ustazah, kalau terlewat subuh, masih boleh ke kita buat solat sunat sebelum subuh? Boleh. Terlewat subuh ni maknanya masih dalam waktu lah.
6.30 contohnya. Boleh nak buat qabliyah sebelum subuh? Silakan. Selagi tidak berakhir waktu subuh. Ini kerana Nabi SAW kata, dan sampai para sahabat pun tak tinggal, orang soleh tak tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Sebab Nabi kata, rakaatan qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi sampai tahap ada ulama yang kalau dia tertinggal 2 rakaat sebelum subuh ni, dia akan qada semula 2 rakaat tu di waktu-waktu yang lain. Ke tahap begitu ulama buat tuan-puan. Kita kan kalau tertinggal, kita buat apa tuan-puan? Buat takti je lah kita ni kan. Baik. Ustazah nak tanya, kalau kadar sembahyang baca Fatihah saja, tak baca surah, boleh ke Ustazah? Boleh. Sebab Fatihah tu sahaja rukun. Surah sunat. Jadi kalau tak baca pun boleh, tak ada masalah. Alright. Kunut wajib ke Ustazah? Kunut tak wajib, kunut sunat namanya. Cuma sunat yang dituntut, kalau tertinggal sunat lagi untuk digantikan dengan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tak terlupa dan tidak tidur. Itu kita baca. Okey. Soalan Puan Siti Mariam ni bagus. Ustazah, solat sunat fajar dengan solat sunat sebelum subuh tu sama ke atau berbeza? Ada ulama kata berbeza, ada ulama kata sama. Dia tidak ada masalah, kita tak bergaduh berbeza ke sama. Yang penting buat. Begitu ulama fiqh ajar pada kita. Okey. Kak Yah Jeram tanya, Ustazah, saya duduk semayang ni. Ada orang bagi salam, lagu mana nak jawab? Kalau sembahyang itu adalah sembahyang fardu, habiskan sembahyang fardu dulu. Kan, terutamanya salam-salam daripada GNT, push laju. Ni kan kadang-kadang kita tahu dah, GNT yang tak mesej lagi pukul 2.30 akan sampai barang yang anda kirim daripada Lazada contoh kan. Yang tak usyuk lah ni, dengar ting tong, tahu dah barang aku sampai dah ni contoh kan. Satgi kan orang push laju ni letak pelik-pelik kat luar ni, pecah pula orang ambil, dia terganggu sembahyang kita. Jadi kalau boleh sebab tu masuk saja waktu sembahyanglah supaya kita tak terganggu dengan benda-benda yang mendatang sebegitu. Ya. Baik, kalau orang bagi salam macam mana? Kalau sembahyang fardu, selesaikan sembahyang fardu dulu. Tapi kalau sembahyang sunat, boleh kalau nak diberhentikan. Dan kalau yang memberi salam itu adalah mak kita, waktu kita tengah sembahyang sunat, hak tu didahulukan. Salam mak berbanding dengan sembahyang sunat. Tu kena tahu. Okey? Alright, mungkin pukul 10 dah. Ya Allah, itulah sekejap je kan kita tengok-tengok ni. Dah nak habis dah, mungkin saya ambil 1-2 soalan lagi. Baru-baru ni solat, saya selalu terganggu dengan ingatan yang macam-macam. Konon kita baiklah, solat tak tinggal, puasa dan kadang dengan dosa. Apa patut kita buat? Soalan Puan Ernest ni betul. Hak ni memang realiti selalu jadi. Kadang-kadang kan bila kita semayang daripada pagi kita buat qiyamul lail, kemudian kita puasa, kita semayang awal waktu. Satgi bila semayang lagi kan, bagus aku ni noh. Contoh dia akan main lintasan sebegitu. Baik. Kalau datang lintasan sebegitu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba ni dia pulangkan segala-galanya pada Allah. Bila datang je lintasan macam tu, ni hadza min fadli rabbi. Kalau kita sebutlah, maknanya semua ni datang pada Allah. Alhamdulillah. Kalau hak kita buat baik tu alhamdulillah lah. Kalau hak datang ingatan-ingatan dosa ni kita sebut, ni mintalah ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sembahyang kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Maka kita sebut datang ingatan macam ni jangan sampai menyebabkan kita lupa rukun sembahyang sebagai contoh. Bagus untuk kita ada ingatan macam ni, contoh dosa-dosa yang kita buat selama ni, inilah yang akan menyebabkan kita sembahyang kita tu makin khusyuk tuan-tuan. Kan, banyaknya dosa aku sebelum ni, ya Allah, sembahyang tu rasa kerdil berdepan dengan Allah. Selama ni tuan-puan sembahyang, kita tak rasa apa pun, tapi bila kita buat dosa sembahyang tu rasa malunya nak jumpa Allah, rasa malunya nak cerita, nak minta dengan Allah. Banyak kita nak minta ni tuan-tuan. Datang ingatan-ingatan dosa tu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kita rasa kita ni dengan Allah tuan-puan kecil sangat. Okey, baik.
Ni solat sunat isyraq kot syuruk ni. Syuruk ni kita sebut waktu selepas habis waktu subuh. Kalau kita hari ni, kalau di Malaysia ni, kalau di kawasan Kuala Lumpur dengan kawasan-kawasan sewaktu ni dalam lebih kurang pukul 7.30 pagi. Dia tak sama dengan waktu duha. Duha ni lebih kurang 30 minit selepas habis waktu subuh. Lebih kurang dalam pukul ni kita sebut setengah jam lebih kurang. Biasanya macam ni. Kalau kita semayang subuh tu pukul 5.45 contoh hari ni kan, ataupun 5.46, maka waktu dia tu lebih kurang dalam 7.46 macam tu. Cuma ulama kata gap tu lebih kurang setengah jam daripada berakhirnya waktu subuh, selesai waktu subuh. Alright. Waktu syuruk ni waktu terbit matahari lah. Dan yang terakhir, Alhamdulillah, Ustazah dah share doa pendek, doa iftitah. Okey, doa iftitah. 28 minit. Puan Mariam bantu saya, Alhamdulillah. Ni 28 minit. Dia kata ni ada pandangan ulama sebut 28 ya. Jadi kalau tempoh ni kita kata, ni 28 minit. Ni paling sikit. Ni anggaran disebut oleh para ulama. Okey. Terima kasih Puan Siti Mariam. Saya pun tuan-puan bukan semua benda saya tahu. Jadi kadang-kadang ada hak terlupa. Macam ni lah Puan Mariam bantu saya. Terima kasih ingatkan saya. Sebab kadang-kadang itulah ada banyak sangat benda mai kat dalam hidup kita ni kan. Saya sangat terbuka kalau tuan-puan nak bantu betulkan saya. Kita sama-sama tuan-puan. Bukan saya seorang ataupun tuan-tuan saja nak masuk syurga. Kita semua nak masuk sama-sama. Okey. So ini sikit sebanyak yang kita nak share malam ni. 7 minit dah saya ambil masa tuan-tuan puan telajak hari ni insya-Allah. Mudah-mudahan ya kita sebut pertemuan kita malam ni adalah pertemuan yang diberkati dan saya doakan dengan sesungguh-sungguhnya doa mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Allah berkahi kehidupan tuan-tuan puan dengan 1 jam yang dah tuan-tuan puan luangkan malam ini. Mudah-mudahan Allah pimpin hati kita. Allah jaga hati kita, Allah istiqamahkan badan kita untuk buat amal-amal soleh yang disebut dalam Al-Quran. Allah kata, فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa nak jumpa dengan Allah, buatlah amal soleh. Tuan-tuan puan, kita buat amal soleh. Tak boleh jaga sembahyang 5 waktu di awal waktu. Tampung dengan ibadah sunat. Tak cukup ibadah sunat, usaha dengan sedekah. Tak cukup dengan sedekah, usaha dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kebaikan ini Allah Ta'ala pulangkan pada tuan-tuan puan semua. Mudah-mudahan malam ini tuan-puan, kalaupun tidak ada ganjaran untuk saya doakan mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala limpahkan untuk kebaikan tuan-tuan puan. Dah cukup dah. Mudah-mudahan waktu saya nak masuk syurga nanti tuan-tuan puan boleh bantu saya sama-sama insya-Allah. Tariklah saya nanti kalau tak nampak saya di syurga insya-Allah ya. Jadi cukup sekadar tuan-tuan puan, terima kasih. Tunggu sampai habis. 8 minit saya terlajak malam waktu ni bersama-sama dengan tuan-tuan puan. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama yang Allah limpahkan kepada kita insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan mengikuti Facebook Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali dengan nanti ada lagi segmen titisan embun pagi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini semua jadi kebaikan untuk kita insya-Allah. Cukup sekadar tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.